dari Sandakan kan. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua yang dapat hadir pada malam ini. Dan saya mengalu-alukanlah ke semua kan, hadirin dan hadirat, terutamanya penceramah kita dan tetamu-tetamu jemputan, rakan-rakan dari negeri-negeri yang lain. Dan insya-Allah seperti mana disebutkan oleh Ustaz Asta tadi, bahawa program kita ini akan berlanjutan sampai bulan Oktober. Betul kan Ustaz kan? Jadi dan tajuk-tajuknya pun sudah ditetapkan dan juga penceramahnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan program kita ni akan memberikan impak yang baik dan bermanfaat untuk anak-anak kita. Jadi mungkin pada kali yang akan datang kita akan menambahkan lagi ataupun ada pertambahan dari segi kehadiran di Maya ini. Mudah-mudahan kita berdoa supaya majlis kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat itu saja ucapan saya pada malam ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pengetua Ma'had Al-Yayawiyah yang telah menyampaikan sedikit ucapan untuk kita semua. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi, suatu benda yang tidak dapat kita terfikir iaitu kita dapat berkumpul dari pelbagai negeri, ya, daripada Perak, Selangor, Pahang dan juga Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah kita bersama pada malam ini mencari apa yang penting bagi kita ialah kesesuaian. Khuz ma ittafaqa ladaika. Ambillah apa yang sesuai di sisi kamu. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi, sedikit maklumat saya nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa majlis kita juga disertai daripada Qahirah, iaitu bekas-bekas pelajar di Ma'had Al-Yayawiyah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Untuk itu, tidak membuang masa, maka saya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Ashraf Ibrahim, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Kuala Lumpur untuk menyampaikan sedikit maklumat, syarahan, keterangan tentang hak halal dan kepentingannya dalam masyarakat Islam kita. Tuan-tuan, hak halal adalah penting bagi memastikan makanan kita adalah halal. Malam ini kita mendengar uraian lebar daripada Al-Fadil Ustaz, maka saya tidak membuang masa. Saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz meneruskan ceramah. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya yang dihormati dan berbahagia Tuan Pengetua yang disayangi Fadil Asri, seterusnya tuan-tuan dan puan, adik-adik, abang-abang yang ada dalam program kita pada hari ini, insya-Allah saya akan berkongsi sedikitlah. Terima kasih saya ucapkan di atas jemputan untuk sama-sama saya berkongsi serba sedikit tentang halal dan juga kepentingannya, insya-Allah. Sebenarnya saya ada slide, insya-Allah saya akan kongsi kepada tuan-tuan, perempuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak berkaitan dengan halal dan kepentingan, insya-Allah. Saya akan share sekarang, insya-Allah. Baik, boleh nampak slide saya ya? Ustaz boleh nampak slide Ustaz? Belum. Ustaz Ashraf. Belum ni ya? Oh, okey. Ya, baik. Okey. Boleh nampak slide ya? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, Ustaz,
InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi sedikit tentang halal dan kepentingannya. Baik, kenapa kita perlu tahu sebenarnya berkaitan dengan halal ni? Yang pertamanya bagi orang atau pengusaha Islam itu sebabnya dalam Malaysia ni kalau tuan-tuan nak tahu kebanyakan pengusaha ataupun kita kata pemilik kepada pengusaha produk itu sendiri adalah bukan Islam. Ini saya terus terang kepada tuan-tuan dan puan lah, adik-adik abang-abang yang ada kakak dalam ni. Yang mana pengusaha produk makanan kebanyakan di dalam Malaysia ni adalah mungkin boleh dikatakan 60% hingga 70% adalah bukan Islam. Jadi bagi pengusaha Islam atau orang Islam itu sendiri, ia adalah tanggungjawab peribadi yang kita ambil berat lah. Kenapa kita perlu tahu pasal halal? Kerana ia adalah tanggungjawab peribadi. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak kali dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah sebagai tanggungjawab. Kenapa kita perlu tahu? Kerana ia adalah tanggungjawab peribadi. Makan makanan halal ini adalah wajib. Jadi ia adalah sebagai tanggungjawab peribadi. Baik, yang kedua adalah hubungan sesama manusia. Macam mana kita kata hubungan sesama manusia ini adalah macam mana? Kita hidup ini berjiran, kan? Kita hidup ini berjiran. Kadang-kadang kita ni nak bagi makanan, nak bagi minuman pada jiran-jiran kita. Itu kita kena hubungan sama manusia tu. Kita perlu bagi, kita tahu jiran kita tidak Islam, sama kita tidak Islam. Itu dikatakan dengan hubungan sama manusia. Maknanya kita ambil tahu orang sebelah ni orang Islam, jadi dia kena makan benda yang halal. Itu kita anggap kita kata sebagai hubungan sesama manusia. Baik, yang ketiga hubungan dengan Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran banyak sangat tentang halal. Kenapa kita kena makan benda yang halal? Allah sebut banyak dalam Quran, nanti saya akan uraikan lebih lanjut tentang perkara itu nanti. Yang Allah dah suruh pun kita makan benda yang halal. Kita kena, bila Allah suruh makan benda yang halal, kita kena tahulah apa kita bersolat. Bila kita perlu bersolat, bila Allah suruh kita bersolat, maka kita kena tahu solat tu macam mana. Sama juga dengan halal. Bila Allah suruh kita makan yang halal, kita kena tahu lah apa makanan yang halal, apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan. Kenapa kita kena tahu pasal halal itu sendiri, apa produk yang ada halal dan sebagainya. Itu dia kita kena hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa perlu tahu juga tentang halal ni bagi non-Muslim, bagi orang bukan Islam yang ada. Sebab masyarakat kita ni adalah masyarakat yang majmuk. Kita di Malaysia ni bukan orang Islam saja. Walaupun negara kita ni negara Islam, tetapi di Malaysia ini terdapat sembilan kaum. Maksudnya sembilan kaum ini adalah ada bukan Muslim, ada juga yang Muslim dan sebagainya. Jadi bagi non-Muslim terdapat kaum non-Muslim. Ini saya sebut tadi yang awal tadi. Saya sebut yang awal tadi. Boleh dikatakan 60% hingga 70% pemilik kilang. Ambil SDUI. Pemilik kilang dan pemilik syarikat di Malaysia ini yang memproses makanan, yang kita makan hari-hari ini kebanyakannya adalah daripada orang Islam. Jadi kenapa dia perlu tahu tentang Islam? Kerana terdapat pemeluk Islam. Malaysia ini kita ada hampir 60% hingga 70% orang Islam. Kita kata masyarakat Malaysia di masyarakat di Malaysia ni ada 72 juta. Lebih kurang lah. Maknanya 17 hingga 18 juta tu adalah orang Islam. Jadi bagi non-Muslim kenapa perlu tahu? Kerana terdapat pemeluk Muslim. Okey? Baik, yang kedua kepulauan undang-undang. Kenapa tentang halal? Okey, kenapa saya cakap ada kepulauan undang-undang? Kenapa kita tahu? Sebab di Malaysia untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita ada undang-undang yang menyelaras. Yang menyelaras tentang halal itu sendiri. Kita ada Akta Perdagangan, itu saya tak perlu sebutlah. Maksudnya kat sini adalah, saya tak perlu uraikannya tentang undang-undang tu. Sebab benda tu benda yang agak berat untuk kita uraikan. Jadi kepulauan undang-undang ni kenapa kita kena tahu? Okey, di Malaysia, kalau kita buat produk, kalau kita ada buat produk, kita tak boleh suka-suka nak kata produk ni halal. Kita tak boleh tulis, nama produk ini halal. Kita tak boleh cakap produk ni halal. So ada undang-undang yang menyekat, maksudnya yang jaga tentang halal tu. Jadi tak boleh suka nak letak benda tu halal. Okey, baik. Dan yang ketiga adalah peluang perdagangan. Ini yang banyak orang non-Muslim ambil peluang, dia ambil kita kata ambil manfaat yang ada tentang halal itu sendiri. Kebanyakan orang Muslim, kenapa orang non-Muslim ini dia tertarik, dia berminat, lebih berminat untuk menguasai halal ataupun dapatkan penggunaan logo halal itu sendiri daripada orang Islam. Kenapa? Kerana ada peluang perniagaan. Peluang perniagaan itu dia sebut apa? Maksudnya bila ada logo halal yang boleh digunakan pada produk dia, maknanya
secara logik akal yang kita boleh fikir adalah produk tersebut Muslim boleh guna, bukan Muslim pun akan guna, tak ada masalah. Jadi peluang perniagaan dia. Kalau kita sebut nanti saya akan huraikan dengan lebih lanjut apa dia kita kata potensi-potensi yang ada dalam halal itu sendiri. Peluang perniagaan ni adalah satu benda yang sangat penting lah. Yang mana orang bukan Muslim memang ambil peluang tentang halal itu sendiri. So ada 3 dan 3 bagi orang Islam dan 3 bagi orang Muslim lah. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya kenapa kita perlu tahu. Baik, ini secara umumnya kenapa kita perlu tahu pasal halal. Saya saja bagi gambar, saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan dah banyak tengok tentang gambar itu sendiri. Allah ciptakan babi ni bukan sekadar kata saya saja. Semua ciptaan Allah ni ada hikmah dia lah. Ada hikmah dia yang tersendiri. Jadi kita boleh kata setiap kejadian yang Allah jadikan ini ada hikmah. Sama juga lah dengan kejadian babi ataupun khinzir ataupun pig ataupun pork dan sebagainya. Ada hikmah dia. Daripada start hidung dia sampai ke dia punya ekor tu ada penggunaan dia. Contoh kita ambil dalam gambar ni kita tengok berapa banyak yang boleh digunakan untuk babi. Berapa banyak yang boleh digunakan untuk buat produk hasilan daripada babi itu sendiri. Dari sudut daging dia, dari sudut rambut dia ataupun bulu dia, dari sudut lemak dia, dari sudut dia punya tulang, dia punya darah, dia punya kulit dan sebagainya. Banyak sangat benda yang boleh dibuat daripada babi itu sendiri. Jadi sebab itu pentingnya halal ni. Ini banyak sangat orang ni kan yang kita terima hari-hari kita terima. Ada je WhatsApp berantai kata halal dan sebagainya. Kita boleh terima benda. Jadi benda-benda ni sangat penting. Kerana apa? Kerana kenapa kita perlu tahu tentang halal juga dalam masa yang sama. So inilah antara sebabnya. Kerana babi itu sendiri macam-macam boleh buat dengan dia. Macam-macam yang boleh digunakan hasil daripada babi itu sendiri. Sebab tu bagusnya masyarakat di Malaysia ni adalah dia alert ataupun dia sensitif, terutamanya masyarakat Islam Melayu sensitif tentang halal. Dia tak boleh kalau dia makan benda yang haram sikit ataupun benda yang haram sikit lah, benda yang agak syubhah, jadi dia akan mula melenting dan sebagainya. Bagus, itu bagus. Maknanya tuan-tuan dan puan dan adik-adik yang ada dalam ni perlu ambil peduli tentang makanan yang kita makan. Contoh apa yang selalu kita makan? Aiskrim, yogurt daripada gelatin. Gelatin ni daripada mana? Daripada kulit dia, mungkin daripada dia punya tulang dan sebagainya, jelly dan sebagainya. Okey? Dan juga ada juga meat ni biasa lah. Meat ni dia boleh buat macam-macam lah. Flavor dia boleh buat, seasoning boleh buat biasa. Kalau kita pergi luar negara tu mungkin kita akan jumpa banyaklah daging babi. Malaysia ni tak banyaklah daging babi yang kita boleh tengok di pasaran. Kerana apa? Kerana daging babi di Malaysia ini okey, dia tak boleh dipromosikan. Tak boleh tak boleh promote pun daging babi di Malaysia. Jadi bagusnya di Malaysia ni panggilan Nurul. Aku heran gua. Bagusnya di Malaysia ni adalah dia tak boleh promote babi itu sendiri. Jadi banyak tuan-tuan kena tahu. Jadi kenapa kita kena tahu halal juga? Antara sebabnya adalah aku cakap dengar elok tak banyak orang apa tu. Tutup mic. Apa tak erti sudah, tak erti sudah. Panggil Nurul apa tak mau? Pecah panggil Nurul apa tak mau? Okey. Baik, tak apa. Tak ada salah. Baik. Itu orang yang suruh penting. panggil Nurul, owner dia. Itu yang penting. Maksudnya kalau kita nak tahu kenapa kita kena tahu halal, kita kena tahu benda ni. Jadi banyak fungsi-fungsi dia, aiskrim dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni ada. Kita kurang, bila kita kurang alert mungkin ni saya kata mungkin terjadi ni kita termakan dan sebagainya lah. Baik. Okey, tadi saya sebut peluang perniagaan pada non-Muslim. Populasi umat Islam di sini ada lebih kurang dalam 1.8 bilion kita anggap. Okay, pembelanjaan untuk makanan per kapita adalah lebih kurang RM3.23 sehari. Kalau kita tengok dekat Malaysia, kalau kita tengok di Malaysia, RM3.23 ni kalau kita darab dengan, ambillah kita kata 16 juta. 16 darab 3 bersamaan dengan berapa? 16, 32, 30 tambah 16 lagi 48 juta sehari. Jadi pasaran halal di Malaysia ni saja 48 juta sehari.
Ni sebenarnya dah lama punya ni. 2.12 trilion ni sebenarnya sekarang dah lebih kepada 3 hingga 4 trilion. Okey, pasaran makanan halal di dunia. Di Malaysia saja kita boleh kata pasarannya sehari 50 juta. Saya tak rasa lah kita boleh makan RM3 sehari. Dan sehari kita akan makan lebih kurang dalam RM15 itu paling murah lah. Saya rasa kalau di Putrajaya ni mungkin lagi mahal lah. Okay, jadi pasaran itu besar. Kalau kita tengok di Malaysia 60% Muslim. Maknanya kita kata kalau kita ambil RM1 sehari, maknanya 5 bilion setahun. Jadi pasaran ini besar halal. Okay, bukan saja umat Islam ni perlu tahu tentang halal kerana ia adalah tanggungjawab peribadi. Tapi dalam masa yang sama juga potensi pasaran makanan halal itu besar. Besar lah kita kata di Malaysia. Ini saya juga mengajak pada mana-mana mungkin ada sahabat-sahabat dalam ini, ada abang-abang, kakak-kakak yang ada buat perniagaan. Kalau nakkan perniagaan tu lebih kita kata potensi dia lebih besar, bolehlah mohon sejalan. Sejalan ni tak susah pun. Jadi boleh. Okey. Baik. Okey. Ini saya punya kandungan lah. Sebenarnya banyak yang saya nak terangkan. Sebenarnya saya ada slide saya ada banyak, ada 100 lebih. Tapi saya tak akan boleh uraikan semua sekali lah. Okey. Okey, baik. Penentuan halal. Okey. Bila kita sebut tentang halal, okey, kita kena faham betul-betul yang tentukan halal ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Okey. Ada orang cakap, baik, Allah yang tentukan halal. Tapi kenapa JAKIM, kenapa Jabatan Agama Islam Negeri ambil alih tugas menentukan halal? Adakah JAKIM dan JAI ini mengambil tugas Allah Subhanahu Wa Taala? Ini banyak orang tanya kepada kita. Sebab kita tahu yang tentukan halal Allah Subhanahu Wa Taala saja, dia yang berhak menentukan halal. Tapi kenapa JAKIM dan JAI mengambil tugas yang hanya boleh Allah Subhanahu Wa Taala saja yang buat? Kena faham betul-betul tuan-tuan. Ini betul-betul kena faham. Kita tak ambil alih tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tentukan yang halal dan haram ni banyak sangat dalam Al-Quran. Nanti saya akan sebut satu persatu sikit-sikit lah tentang ayat tentang. Kita tak ambil tanggungjawab Allah ataupun Tuhan. Tapi sebenarnya kita lebih kepada kita memberi persetujuan halal. Maksudnya kita memberitahu kepada pengguna bahawa sesuatu produk itu adalah halal dan boleh digunakan, terutama untuk orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan faham, makanan yang ada zaman sekarang ni bukan macam zaman dulu, zaman tok nenek kita, zaman moyang kita dulu. Mungkin kita kata makan ubi kayu, rebus. Cicah, kalau cicah ikan masin, kita tahu ikan masin tu buat daripada apa? Kan, beras, masak beras. Ayam, mungkin ayam makan ayam tu kira dah orang kata mewah. Dah mewah dah zaman dulu, kalau zaman dulu. Beras tu sendiri, kita kata makan ubi dan sebagainya. Benda-benda tu adalah kita real food. Tapi kita berada di zaman ataupun kita berada pada zaman yang teknologi dia tinggi. Makanan itu mudah didapati. Tak macam dulu. Dulu zaman susah. Zaman tok nenek moyang kita dulu susah nak dapat makanan. Sekarang zaman kita mudah. Nak makanan boleh pakai food panda, boleh pakai GrabFood, boleh pergi kedai beli makan, dah boleh makan macam-macam. Chicken dish, boleh makan keropok dan sebagainya. Kita tak macam dulu. Dulu susah nak dapat makanan. Dan dalam masa yang sama juga, makanan yang ada di zaman sekarang ini adalah makanan yang telah melalui proses. Ada proses-proses dia. Dia bukannya macam, kalau buah tu betul lah, buah tu ambil petik jual. Kan? Tapi kalau buah sekarang ni pun macam-macam, dah letak dalam tin, dah letak asam dan sebagainya. Tapi produk makanan sekarang, ataupun makanan sekarang yang ada di pasaran sekarang, dah ada proses-proses lain. Contoh macam kita kata sardin. Sardin tu ikan. Tapi sos dia tu macam mana? Banyak benda yang diletak untuk jadikan sos. Sama juga macam kita kata keropok dan sebagainya. Walaupun kita kata Ustaz, fries Ustaz, saya selalu pergi kedai makan fries. Fries ni yang paling mudah. Fries tu tuan-tuan, fries yang kita makan tu sebenarnya dia dah ada melalui proses-proses yang tertentu. Bukannya dia potong kentang, dia letak tepung dan dia jual. Tak. Tetapi banyak dimasukkan benda-benda yang lain. Contohnya macam tepung, macam MSG, mungkin pewarna dan sebagainya, emulsifier dan sebagainya. Jadi benda-benda itu yang ada. Okey. Jadi kita kata penentu halal yang utamanya adalah Allah SWT. Dan JAKIM dan JAI ini bukan ambil tugas Allah SWT. Kita nak bagi tahu kepada pengguna, kepada masyarakat, terutamanya orang Islam kita,
bahawa produk yang dibuat ni adalah halal. Kalau produk yang simple, contoh macam saya kata tadi, macam sayur sawi dan sebagainya, ambil jual kat pasar dan sebagainya, itu tak bukan benda halal. Tapi kita kena menerima realiti kita sekarang ni adalah produk makanan atau makanan-makanan yang ada di luar sana itu telah melalui proses-proses yang tertentu. Kalau nak cerita pasal proses makanan, nanti saya akan cerita lain. Jadi sekarang kita kena faham yang menentukan halal itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firman dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Bila Allah sebut tentang wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa kulu itu adalah ayat perintah. Maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan bahawa orang Islam, orang yang percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan, bahawa Rasulullah itu adalah Nabi, pesuruh Allah dan sebagainya, maka secara umumnya semua orang Islam yang percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa perlu makan benda yang halal. Allah perincikan lagi halal dan thayyiban. Maka yang halal itu selalunya dan sepatutnya adalah thayyiban, baik. Maksud dalam ni ada makanan, ada rezeki yang halal dari Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik. Jadi bila Rasul waktu adalah ayat perintah bahawa semua umat Islam perlu makan benda yang halal. Tak boleh langsung makan benda yang haram. Okey, makan benda yang halal. Benda yang halal ni banyak tak? Banyak. Kenapa banyak benda yang halal? Benda yang halal ni bukan saja benda yang dipersejarahkan halal, tapi benda yang halal yang kita biasa makan, kan? Okey. Baik. Kemudian sambungan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi. Dia kata ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah sebut lagi, tadi Allah sebut dah dalam Quran. Allah sebut kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban kan? Tapi ni Allah sebut lagi ya ayuhan nas. Allah tak sebut secara umum kepada orang Islam. Tapi Allah sebut ya ayuhan nas. Allah gunakan perkataan ataupun menggunakan suruhan umum kepada manusia. Kepada manusia, bukan kepada orang Islam saja, kepada manusia. Bila Allah sebut kata, makanlah apa yang ada ni halal yang baik, halal lagi baik. Jangan ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuhnya. Dia Allah sebut lagi, makan benda yang halal. Allah kata makan benda yang halal, wajib makan benda yang halal. Sebab Allah kata kulu. Perkataan kulu itu menunjukkan bahawa perintah yang menunjukkan bahawa wajib. Sebab itu kita kena tahu tentang halal itu sendiri. Okey? Baik. Sambungan. Pada Nabi SAW, Nabi huraikan banyak perkataan tentang wakulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nabi huraikan apa yang halal, apa yang haram. Ada satu hadis Nabi SAW bila disebut al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur musyabbahat. Okey? Nabi sebut dalam satu hadis, dia kata halal tu bayyinun, halal tu jelas. Jelas dah halal. Haram tu pun jelas. Tetapi ada lagi ayat sambungan ayat di situ wa bainahuma umur musyabbahat. Tetapi di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang tak jelas. Tak jelas. Terlalu banyak perkara yang tak jelas. Contoh saya bagi kepada tuan-tuan. Kalau kita cakap pasal haram, ada Allah sebut dah hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir dan sebagainya. Allah sebutkan yang haram tu dah ada dah. Apa dia? Tapi contoh macam kita kata, macam mana pula dengan siput babi? Contoh. Sebab ni kita kata wabainahuma umur syabahat ni yang kita tak tahu. Contoh wabainahuma umur syabahat. Macam mana pula dengan siput babi? Allah tak sebut pun benda tu halal ke haram. Benda tu kita tak tahu. Kan benda tu kita tak tahu. Jadi apa hukum dia kita makan dan sebagainya. Sebab benda-benda itulah yang umur syabahat tu sebab adalah punca kuasa utama kenapa kita buat tentang persediaan halal. Kerana terdapat banyak perkara-perkara yang syubhat. Tadi saya tunjuk pada tuan-tuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang ada dalam ni tentang ataupun gambaran seekor babi yang di mana daripada hidung sampai ke ekor dia tu semua boleh digunakan untuk buat produk makanan, kosmetik, farmasikal dan sebagainya. Memang boleh digunakan. Sebab itu di antara halal dan haram ada umur musyabahat. Yang mana umur musyabahat ni kalau Nabi kata sebut, Nabi sebut tadi lebih baik dijauhi.
Itu tanggungjawab yang kita ambil ni. Kita ambil tanggungjawab ni lah. Sebenarnya kita bukannya mengambil bidang kuasa ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan, tetapi disebabkan oleh kita terpaksa menerima keadaan kita sekarang ini, banyak produk-produk ni bukannya produk real food. Real food ni maksud saya macam buah petik, ayam sembelih. Tapi banyak benda dah ada proses-proses lain. Contoh macam buah tadi ada asam, ayam tu sembelih dah ada marinate. Kan? Contoh apa dia? Sayur sendiri pun dah letak dalam tin dan sebagainya. Dalam tin tu apa ada dalam? Banyak benda-benda yang kita tak tahu apa yang ada dalam. Dan kadang-kadang kita rasa, boleh ke makan ni, boleh ke tak makan ni. Macam kita kata coklat. Coklat yang asalnya adalah daripada koko. Daripada koko sikit. Benda simple, dia koko. Tapi dah masuk macam-macam dalam tu. Yang kita tak tahu. Itu kita kata umur musyabahat itu. Umur musyabahat itu yang menyebabkan kenapa Malaysia pertama ni mengambil tanggungjawab untuk memastikan bahawa produk-produk yang telah pun diproses ni, kalau kita kata produk sayur semua ni memang kita tak boleh sedia dah. Tapi produk-produk yang diproses ini mendapat sedia halal. Kenapa? Kerana ada bahan-bahan yang mungkin kita kata musyabahat, yang syubhat, yang tak jelas. Halal ke, haram ke. Jadi benda-benda itu yang kita cuba untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat, terutamanya orang Islam. Okey. Baik. Ulama yang tentukan, ulama juga yang memutuskan perkara-perkara baru. Okey. Antara perkara yang ulama memutuskan perkara-perkara antaranya adalah contohnya macam kita kata yang baru-baru ni ada di kita punya fatwa dan sebagainya tentang apa? Tentang alkohol. Ulama putuskan alkohol. Alkohol tu macam mana? Kalau kita kata arak, jelas arak itu adalah haram. Tapi alkohol tu macam mana? Adakah alkohol itu haram? Nampak? Adakah alkohol itu haram? Okey. Yang kita faham adalah arak itu semestinya alkohol. Tapi alkohol itu tidak semestinya arak. Itu yang kita nak kena betul-betul fahami. Kita faham arak itu semestinya alkohol, tapi alkohol itu tidak semestinya arak. Alkohol boleh datang daripada chemical yang dicantum menjadi alkohol. Sebab itu ada alkohol industri dan ada alkohol daripada arak. Alkohol daripada arak sememangnya haram. Tapi alkohol industri ini tidak haram. Kerana ini adalah gabungan kepada chemical macam biasa. Jadi ulama putuskan benda itu. Contoh macam kita kata apa? Apa lagi? Contohnya macam minyak ikan. Minyak ikan. Asalnya minyak ikan itu, minyak ikan sebenarnya halal lah. Sebab Nabi sebut tentang apa saja yang ada dalam laut itu adalah halal. Termasuklah bila dah proses jadi minyak ikan itu, tentunya halal lah. Tetapi apabila pemprosesan minyak ikan itu ini terdapat, kita kata kalau minyak ikan itu ditangkap, tidak dibuang isi perut dan sebagainya, hukum najis yang ada dalam perut ikan itu, apa dia? Tercampur dengan minyak ikan itu sendiri, macam mana hukum tu? Jadi ulama putuskan benda tu. Benda-benda macam ni lah. Benda-benda macam ni yang baru, yang kita kadang-kadang kita tak tahu sebagai orang biasa. Jadi ulama yang boleh putuskan sama ada benda tu boleh dimakan atau tidak. Berdasarkan kepada nasihat Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, dan berdasarkan kepada kita kata huraian ataupun pembentangan daripada pakar-pakar pemakanan, pakar-pakar kosmetik, logistik dan sebagainya, kosmetik, farmastika dan sebagainya untuk produk tersebut. Adakah produk itu beracun, adakah produk itu tak boleh digunakan dan sebagainya. Okey. Baik. Ini biasa. Kenapa makanan itu penting? Biasalah asas untuk hidup. Kita kena faham. Hukum kita makan adalah harus. Hukum kita makan adalah harus. Tetapi hukum makan benda yang halal bagi orang Islam adalah wajib. Sebab tu kita kena faham, makan ni sebenarnya hukumnya harus. Tetapi makan benda yang halal itu adalah wajib. Kita tak boleh mencari makanan yang tidak halal ataupun makanan yang haram itu sendiri. Makanan itu pentinglah asas untuk hidup. Sebab tu kita makan untuk hidup. Bukan kita makan untuk kenyang. Saya bercakap pada diri saya sendiri jugalah. Kadang-kadang kita makan ni kita tak tentu halal juga. Kita makan ni ikut sedap je. Kadang-kadang bismillah terlupa, makan banyak dan sebagainya. Saya cakap pada diri saya sendiri juga. Kenapa makanan itu penting? Kerana ia adalah asas untuk hidup. Kita kena makan untuk hidup.
Kalau kita tak makan, kita mungkin menggunakan diri kita. Okey, umat Islam makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sumber tenaga dan merizak kesihatan tulang badan benar menggantikan saya mati, apa yang bergerak bekerja bersenam fikir dan belajar dan sebagainya lah. Makanan ini adalah sumber tenaga kepada manusia. Kita tak boleh hidup tanpa makanan. Kita tak boleh hidup duduk cahaya bawah, cahaya matahari je boleh hidup. No. Kita kena makan, kita kena minum baru. Jadi, sebab itu makanan itu penting. Dan dalam masa yang sama juga, bila kita masih lagi dalam pembesaran besar, ia adalah kita kata sumber pembentukan fisiologi kita dan juga mental kita yang sebenarnya. Itu kenapa makanan itu. Okey. Baik. Kenapa penting halal? Dalam ia ada kaitan dengan kepentingan hidup manusia, duniawi dan ukhrawi. Duniawi, apa dia kepentingan halal? Bila kita makan satu benda yang halal, secara otomatik makanan yang halal itu adalah makanan yang baik. Thayyiban, Allah sebut tadi thayyiban. Makanan yang baik itu semestinya halal. Dan bila kita pergi kepada ukhrawi pula, bila Allah kata waktu itu benda itu wajib, kalau kita makan benda yang tidak halal, maka berdosa pada kita, dapat dosa dan sebagainya. Okey? Bila ada pengumuman kata apa kata kita ni apa dunia sijnul mukminin, jannatul kafir dan sebagainya. Kita tak boleh makan benda-benda contoh macam arak, contoh kita tak boleh makan babi dan sebagainya. Sebab kita kena tahan dia benda-benda tu tak boleh makan. Tetapi untuk orang Islam boleh makan, dia orang boleh makan macam tu je. Tapi kita kena tahan dia. Sebab apa? Bila di ukhrawi, bila kita mati dan kita di akhirat nanti, Allah akan gantikan benda-benda itu dan Allah akan halalkan semua benda itu. Okay, itu dia kita kaitan dia dengan ukhrawi. Baik. Di dunia, di dunia. Pensyariatan sembelihan haiwan bagi mengeluarkan darah sebagai media penyakit baris bakteria. Bagus ni halal ni. Bagus ni halal ni. Kenapa Allah kata halal tu wajib kepada manusia? Okey. Bila kata Allah syariatkan kepada umat Islam, pada hamba-Nya yang percaya pada dia adalah Tuhan yang Maha Esa, bila kita nak makan daging, kita kena sembelih haiwan tersebut. Contoh ayam, kita kena sembelih, baca bismillah, Allahu Akbar dengan sebut nama Allah dan sebagainya, putus urat-urat yang perlu diputuskan, dua urat utama yang perlu diputuskan sebagainya. Pensyariatan, kenapa Allah syariat kita halal tu? Okay. Kalau binatang tu tidak disembelih, maka ia akan jadi al-maitah, iaitu bangkai. Okay. Jadi untuk membolehkan binatang itu dimakan, kena sembelih. Jadi kenapa Allah suruh kita sembelih? Kerana ada hikmah dia, iaitu kita mengeluarkan darah. Darah ini adalah media kepada penyakit virus dan bakteria lah. Sebab itu kita sembelih. Dan sembelih ini juga, kalau tuan-tuan nak tahu adik-adik, kakak, abang-abang yang ada dalam ini, sembelih ini juga adalah kaedah pembunuhan yang paling kita kata lenient, yang paling lembut lah. Yang paling lembut untuk membunuh. Okay, jadi Allah syariatkan kita untuk buat sembelihan. Jadi sebagai kita kata sebagai seorang hamba Allah, kita perlu ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun suruhkan. Yang kedua, boleh untuk akhlak dan peribadi muslim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya sekiranya seorang muslim ini betul-betul menjaga tentang halal, terutamanya makanan, secara otomatik ini ia akan membentuk akhlak dan peribadi muslim. Jadi kalau orang makan benda halal ni, selalu benda halal benda yang baik. Halal ni juga bukan sekadar makanan tu halal, tapi sumber itu juga benda halal. Jadi bila kita makan benda yang halal, secara otomatik ini membentuk akhlak dan peribadi muslim lah. Kita menjaga, kita rasa kalau aku makan benda yang haram ni, maka aku akan berdosa, Allah akan mungkar, Allah akan marah pada aku dan sebagainya. Maka kita kena cari makanan yang halal. Jadi kita mengajak diri kita ni supaya kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dalam masa yang sama kita juga bentuk kita punya akhlak menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur dan mengikut apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pada akhirat nanti adalah pertahanan pada perintah Allah lah. Ini biasalah. Bila kita kata tadi saya sebut pada Qawi tadi, pertahanan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah suruh kita makan benda halal, maka sebaiknya kita makan benda halal dan kita berdosa sekiranya kita mengingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruhkan. Baik, matlamat persyaratan hukum halal dan haram ni adalah mendapat sesuai agama. Ini biasa. Okey, agama dah pun suruh kita jaga tentang halal dan haram. Jadi kita kena jagalah. Kita kena jaga agama kita lah. Kita tak boleh tunjuk bahawa agama kita senang-senang. Nak makan apa saja pun boleh, nak buat apa saja yang boleh. No, agama kita ada prinsip, ada tertib, ada hukum, ada larangan yang perlu kita
hindar. Yang kedua adalah memelihara nyawa. Memelihara nyawa ni biasalah. Kalau kita kata makan makanan yang halal, secara otomatik, bila saya cakap tadi makanan yang halal ini adalah makanan yang baik. Secara otomatik ni kita menjaga nyawa kita sendiri. Tapi makanan benda yang halal ni seharusnya benda yang baik. Sebab tu kita kata bila kita makan sesuatu makanan yang halal itu, yang haram itu, ia memudaratkan. Apa saja sebenarnya benda yang memudaratkan itu adalah haram. Secara umum ni, apa saja benda yang memudaratkan itu adalah haram. Contoh macam arak. Arak itu secara otomatik dia menghilangkan akal. Secara otomatik dia adalah haram. Termasuk juga rokok. Jadi kena bahaya itu kena betul-betul. Jangan kita kata arak dia haram. Rokok yang memudaratkan kita tu kita tak kata haram, makruh dan sebagainya. Banyaklah benda-benda itu sebenarnya kita perlu berbincang dan kita dah kata benda haram. Kita pulang pada tuan dan perempuan, kalau tuan dan perempuan nak berpegang pada makruh. Saya faham lah. Saya faham kadang-kadang tak boleh ganti dan sebagainya. Tapi kena betul-betul pegang tentang matlamat untuk kenapa Allah tentukan halal haram adalah untuk memelihara nyawa. Allah dah suruh kita jaga nyawa. Allah dah bagi kita badan, Allah telah jadikan kita lebih baik, maka secara otomatik kita juga perlu menjaga apa yang telah Allah SWT bagi pada kita. Kemudian memelihara akal, macam saya sebut tadilah, bila kita makan benda yang halal, secara otomatiknya akal kita akan cerdas dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga, malah kita juga memelihara tentang hukum halal dan haram, kita memelihara harta benda kita. Macam saya kata tadilah, untuk kita membincangkan tentang halal dan haram ini bukan hanya pada makanan itu saja, tetapi sumber itu sendiri pun kita kena jaga. Dalam masa yang sama juga memelihara keturunan, ya, keturunan kita kena jaga. Sebab apa? Nabi juga sebut dalam satu hadis, kullu lahmin nabatat min haramin fannar aula bih. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata kullu lahmin, setiap darah daging, setiap daging nabatat min haramin, yang tumbuh daripada kita punya daging di sini, daripada makanan yang haram ataupun sumber yang haram, dalam masa yang sama Nabi sebut fannar, maka Nabi jawab fannar, maka annar, maka neraka yang paling layak. Sebab itu kita memelihara keturunan dengan kita makan benda-benda yang halal, supaya keturunan yang lahir daripada sumber kita, daripada kita itu adalah keturunan yang baik-baik dan sebagainya. Ini pun saya rasa saya dah sebut tadi. Okay. Nabi SAW mengajar pada umatnya, kami adalah satu kaum tidak akan makan apabila kami sudah terasa lapar, dan apabila kami makan tidak pernah sampai kenyang. Ini apa yang Nabi SAW ajar pada kita lah. Tapi kebanyakan kita makan apabila kita rasa lapar dan apabila kita rasa nak makan, dan kita tak pernah rasa kita kenyang. Itu manusia. Samalah yang cakap ni tuan-tuan. Kadang-kadang kenyang pun kita masuk juga dalam mulut. Tapi Nabi SAW tidak. Dia makan bila dia terasa lapar, dan bila dia makan, dia tak makan sampai kenyang. Tapi kita tidak kan. Kebanyakan kita ni tidaklah. Saya tak tahu lah. Tapi saya mungkin juga seperti itu. Kadang-kadang sekenyang pun nak juga minyak-minyak kan. Itulah kita ni. Okay. Allah SWT sebut tadi, saya cakap dah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 tadi, jangan ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Bila syaitan itu disisihkan ataupun dibuang daripada oleh Allah SWT dan dicampakkan dalam neraka, dan dia juga, syaitan dia juga telah bersumpah bahawa dia akan menyesatkan anak cicit Nabi Adam. Itu kita lah. Jadi secara otomatik ni dia adalah musuh. Jadi syaitan ni dia akan bermain-main dengan fikiran kita lah. Dan kita pergi kepada benda-benda yang tidak baik. Saya pergi juga sedikit tentang ini banyak lagi. Saya pergi sedikit tentang isu-isu yang berlegar yang kita selalu dapat sebelum ni. Okey, yang kita dapat sebelum ni banyak sebenarnya yang kita dapat. Ini isu-isu yang berbangkit. Selalu begitu. Kita kata isu berkaitan dengan McDonald kan, selalu kita buat. Kenapa McDonald ni, orang kata McDonald ni kadang-kadang orang kata tak halal. Orang dulu, saya ingat dulu orang bagi video yang dia masuk lembu terus dalam dia kisar lembu tu dan dikeluarkan kepada jadi daging. Okey, dan orang kata juga ia adalah produk Israel. Ada juga bila jadinya serangan kepada Palestin, maka akan timbul isu-isu di balik McDonald kena boykot dan sebagainya. Kena faham betul Ini untuk pengetahuan. Saya tak ada apa-apa, saya bukannya duta McDonald dan sebagainya. McDonald di Malaysia ini adalah dimiliki oleh seorang putra Arab Saudi. Seingat saya Reza, apa nama dia tak?
Nama syarikat dia tu adalah Reza, saya tak pasti nama dia yang betul. Dulu McDonald ni nama syarikat dia adalah Golden Arches. Tapi sekarang dia dah pergi ke anak putera raja Arab Saudi ni dah beli. Jadi McDonald di Malaysia ini ada dimiliki sepenuhnya oleh orang Islam. Itu kena faham betul juga. Jadi kita kena betul-betul memahami sebelum kita membuat satu benda, kita kena faham dulu. McDonald di Malaysia ni kalau tuan-tuan nak tahu pergilah McDonald di mana pun, majoriti pekerja dia adalah Muslim. Kalau tuan-tuan biasa beli McDonald lah. Saya biasa beli McDonald. Saya rasa dekat kalau kat Kuala Kangsar pun dah ada McDonald. Kebanyakan tempat dah ada McDonald lah. Dan saya antara orang yang beli lah sebab kerajaan ada 3-4 tempat yang ada McDonald. Jadi kita beli. Kadang-kadang kita beli tu bukan memang benda tu mahal, tak boleh makan selalu. Tapi kadang-kadang kita beli tu sebab kita rasa macam aku beli ni sekurang-kurangnya aku minum juga kepada orang yang bekerja. Majoriti tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kepada McDonald mana-mana pun, majoritinya adalah pekerja adalah Muslim. Termasuklah dia punya pegawai atasan dan sebagainya. Memang ada Muslim. Itu kita tak boleh nafikan lah. Nak kata produk Israel tu saya rasa dah bukan produk Israel. Di Malaysia, McDonald dah dimiliki oleh orang Islam sepenuhnya. Sama juga dengan KFC. KFC pun dah Jacob Johor Corporation dah beli KFC. Sama juga dengan McDonald lah. McDonald ni bukan dimiliki oleh orang di dalam Malaysia. Company Malaysia, tapi company luar negara dimiliki oleh seorang keturunan Raja Arab Saudi. Baik. Isu yang kedua yang selalu kita tengok. Baik. Isu berkaitan dengan air mineral. Banyak orang tanya pada kita, kenapa air mineral ini juga perlukan persejalan halal? Benda ni simple je, air mineral. Air. Kenapa air ni juga perlu kepada persejalan halal? Tuan-tuan kena faham. Yang ini isu lah. Yang isu orang kata kubu Cina dan sebagainya tu. Saya tak pernah pergi lagi kilang freezer ni. Saya tak tahu macam mana dia punya tu. Tapi berdasarkan apa yang dimaklumkan oleh auditor-auditor kita, sebenarnya kubur itu memang jauh daripada kawasan tadahan. Ataupun air tu turun tu memang jauh. Memang betul lah. Kalau kita pergi kilang freezer ni dekat je dengan rumah. Kalau itu orang kat Pokok Asam. Dan kawasan Pokok Asam tu ada satu bukit kat belakang sana tu memang ada kubur Cina. Memang ada. Tapi agak mustahil lah. Secara geografinya agak mustahil air yang ada turun masuk ke kawasan tu. Air tu dia akan ada kawasan tadahan dia sendiri lah. Dia tak akan datang daripada kawasan kubur tu lah. Soalan tadi, berbalik pada soalan tadi. Kenapa air mineral ni perlu kepada persejalan halal? Kan? Kenapa air mineral kepada persejalan halal? Air mineral je. Baik. Tuan-tuan kena faham. Air betul. Air mineral ni adalah semula jadi. Secara semula jadi, benda yang semula jadi ini memang kebanyakannya adalah halal. Air ke, sayur ke, pokok, buah dan sebagainya, secara otomatik itu adalah halal. Tapi kenapa kita bagi persejalan halal kepada air mineral? Kerana air mineral ni tuan-tuan, dia masuk dalam botol. Bukan daripada tadahan tu masuk pada botol tu terus. Tidak. Ada proses lain, dia panggil proses penapisan. Dia tapis dulu air yang daripada air tadahan tu, dia tapis sebelum dimasuk dalam botol. Jadi, penapis itu yang kita lihat, kita tengok kerana kita pernah jumpa penapis air yang dibuat daripada tulang babi. Oleh kerana itu, kita memberikan perjalanan pada air mineral. Jadi bila kita pergi ni, kita bukan tengok, dia bukan ada bahan ramuan pun. Air mineral memang tak ada. Kan, tak ada apa-apa bahan ramuan, dia memang air mineral yang kosong semua jadi. Tetapi disebabkan oleh kerana air mineral ini ada berlaku penapisan. Jadi kita tengok penapis dia tu, adakah penapis dia tu dibuat daripada tulang babi dan sebagainya. Kalau ada tulang babi, secara otomatik kita dapat persejalan halal lah. Oleh sebab itu, kenapa kita bagi persejalan halal kepada air mineral? Kerana penapis yang digunakan. Jadi tuan-tuan kena berhati-hatilah. Penapis air ini mungkin, tapi yang macam pupuk ni dah mesti halal. Kebanyakannya digunakan tempurung kelapa dan sebagainya, tak gunakan daripada tulang babi. Tapi kita ada jumpa. Disebabkan kita ada jumpa itulah kita bagi sisi halal kepada air. Inilah yang dikatakan. Ini wallahualam saya rasa tak boleh dibuktikan pun. Mungkin juga kerana freezer ni dimiliki oleh orang bukan Islam. Jadi ada dia kata potensi-potensi untuk bersaing secara tidak sihat, jadi dikeluarkan benda-benda. Jadi kita kena lebih berhati-hatilah sebab ni. Baik, yang ni juga ada juga kaitan dengan ni. Ini ada juga dulu kita tengok isu ni. Okey, no. Dia nama no. Okey.
Knorr ni tuan-tuan adalah syarikat besar Unilever. Unilever ni syarikat multinasional. Syarikat multinasional macam Unilever ni tuan-tuan, dia ada di Malaysia dan juga di luar negara. Memang ada. Tetapi Unilever di Malaysia ini, Unilever di Malaysia, dia juga mengeluarkan produk atas jenama Knorr lah. Di Malaysia ada juga, macam saya kata tadi, ada juga syarikat nama Unilever tapi Unilever Malaysia. Okay, Unilever Malaysia ni dia tidak, sebab tuan-tuan kalau nak mohon halal tak boleh ada separuh halal separuh tidak halal, tak boleh. Kalau mohon itu bagusnya bersejarah halal kita ni ialah kita memastikan semua produk yang keluar itu adalah produk yang mematuhi ataupun mempunyai mengikut piawaian halal yang telah ditetapkan, termasuk dengan hukum syarak lah. Knorr ni kita pernah dengar dulu, Knorr babi dan sebagainya. Tapi Knorr pork ni adalah daripada luar negara yang masuk ke Malaysia. Daripada luar negara yang masuk ke Malaysia atas jenama Knorr. Sama juga dengan KFC, sama juga dengan McDonald's. Kalau di luar negara ada juga KFC yang jual burger babi, McDonald's juga ada jual burger pork dan sebagainya. Sama, isu dia adalah isu yang sama. Cumanya kita tak tahu sebenarnya jenama Knorr ni adalah jenama antarabangsa. Kat luar negara pun ada. Kita ingat Knorr ni Kak Knorr. Kak Knorr ni macam orang Malaysia punya. Jadi kita perasan Kak Knorr ni adalah Knorr, Kak Knorr. Kak Knorr ni patutnya orang Islam punya lah. Kita perasan benda tu macam tu. Tapi sebenarnya jenama Knorr ni adalah jenama luar negara. Jadi kita kena faham benda ni adalah luar negara punya yang datang ke Malaysia. Yang mungkin masuk ke Malaysia. Secara kita kata secara smuggle dan sebagainya. Sebab nak masukkan benda-benda macam ni, dia perlu dapatkan DVS punya ataupun kita kata Jabatan Kesihatan Veterina punya kelulusan baru dia boleh masukkan. Jadi dia tak boleh masukkan benda saja. Jadi benda ini adalah benda yang daripada luar negara. Sama juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Langkawi, sekarang ni Pangkor pun dah jadi bebas cukai. Kan bebas cukai, banyaklah produk dari luar masuk. Sebab dia bebas cukai, dan kena betul-betul teliti betul-betul coklat-coklat yang telah pun dijual di situ. Kena betul-betul teliti. Kena betul-betul teliti. Sebabnya kadang-kadang ada produk daripada luar negara yang masuk ke situ atas nama ataupun atas brand yang sama macam ni lah. Jadi kena betul-betul hati-hati. Itulah. Okey. Baik, yang ni juga, yang ni adik-adik kita sukalah. Mi Samyang ni kan, suka sangat. Kata K-pop. Kan? Dulu ada isu kata mi ramen Samyang ni ada babi dan sebagainya. Jadi isu ni adalah mi ramen Samyang ini kilang dia adalah kilang di luar negara, di Korea lah. Kita tahu Samyang ni daripada Korea. Dia ada banyak kilang di Korea. Ada satu kilang yang telah mendapat persilangan halal oleh kita punya badan persilangan halal yang dijeram, iaitu Korean Muslim Federation Halal Committee, dan KMF lah. KMF ada bagi sifat satu kilang ni memang buat halal saja. Memang ada kilang-kilang lain yang ada atas jenama Samyang juga. Sebab di Korea kan, dia nak bawa pasaran di Korea, memang ada ramen jenama Samyang ni ada yang daripada yang tidak halal. Jadi ramen yang halal saja yang bawa masuk ke Malaysia. Yang ada pun persilangan halal daripada KMF itu sendiri. Okey, saya tengok jam saya dah pukul 9.52. Saya tak pasti berapa banyak lagi masa yang saya ada. Masa saya ni sebanyak sebenarnya. Boleh saya tanya Al-Fadhil Ustaz berapa banyak lagi masa yang saya ada? Kalau tak saya nak cepatkan je ni. Ustaz? Okay, Ustaz. Dah cukup dah? Dah cukup? Dah lebih nampaknya. Baik. Jadi tuan-tuan, saya rasa saya boleh kepada tuan-tuan nanti, insyaAllah mungkin pada sesi yang akan datang lah 40 minit sebenarnya yang saya kena share kepada tuan-tuan dan puan. Jadi saya mengharapkan agar perkongsian saya sedikit ni sebenarnya memberi manfaat. Macam tadi tema dia tu bagus. Mattafaqa ladaik. Betul Ustaz? Ambil apa saja yang baik untuk kamu. Jadi apa yang baik itu sebenarnya saya harapkan apa yang saya sampaikan kepada mereka yang baik boleh memberi sedikit manfaat pada tuan-tuan, adik-adik, abang-abang yang ada dalam ni. InsyaAllah semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas kesudian sekolah Yahya, SABK Yahya, dan kepada pengutua, kepada tetangga Ustaz Zawawi di atas
kejutan pada malam ini insyaAllah. Semoga apa saja perkongsian yang saya sampaikan insyaAllah pada malam ini supaya ianya memberi manfaat pada semua lah. Itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ibrahim, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Wilayah Persatuan Kuala Lumpur, yang dulunya ia seorang penolong pengarah hak halal yakin. Tuan-tuan yang saya kasihi, saya memohon maaf salah dan silap dalam serba kekurangan atas apa dalam majlis ini, dalam penyelenggaraan majlis ini. Tuan-tuan, insya-Allah pada minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang sama dalam berbagai-bagai. InsyaAllah tuan-tuan. Telah ada pun menyampaikan di dalam chatting ini ya bahawa ingin ke ceramah ini disambung siri kedua tentang hak halal. Kita akan aturkan insya-Allah. Dan minggu hadapan kita akan berjumpa setiap ya, tuan-tuan ingat ya, setiap Jumaat malam Sabtu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih, Ustaz.